berhak silah untuk menyampaikan kongsi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada saya untuk menyampaikan. Yang penting untuk kita faham dalam apa-apa ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada matlamat-matlamat yang kita nak capai. Solat ada matlamat yang kita nak capai, zakat ada matlamat yang kita nak capai, puasa ada matlamat yang kita nak capai, haji dan umrah ada matlamat yang kita nak capai, jihad dakwah ada matlamat yang kita nak capai. Dan matlamat tertinggi yang kita nak capai daripada seluruh ibadah kita ialah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah kalian akan Allah, Tuhan yang telah menjadikan kalian dan manusia sebelum dari kalian. Moga-moga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang kita harapkan daripada seluruh ibadah yang kita buat, iaitu nak menjadi al-muttaqun, orang yang bertakwa. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan takwa sebagai sebab kejayaan dunia dan akhirat. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, moga-moga kalian semua berjaya. Dan takwa ni ada beberapa elemen ataupun ciri yang harus kita cuba perhatikan. Antara lain diperincikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa ni ada 4 elemen, ada 4 unsur. Yang pertama dia kata at-taqwa yal khaufu minal jalil. Takwa itu ialah pertama ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kenapa seringkali diterjemahkan kalimat takwa itu dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling asas. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran itu bukan sekadar untuk kita baca sebagai ritual, tetapi lebih daripada itu, Al-Quran itu kita baca untuk kita fahami, untuk kita pelajari, untuk kita hayati dalam hidup kita. Kita hidupkan Quran itu dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai akhlak, sebagaimana yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khuluquhul Quran. Bila ditanya kepada Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya balik pada orang yang bertanya tadi, ala taqra'ul Quran, kamu tak baca Quran ke? Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ni kita baca sebentar lagi ni, selain daripada kita tadaruskan, kita baca, tadarus, pelajari, fahami, kita nak bawa kepada satu perkara lain, iaitu berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi elemen kedua daripada takwa tadi kata Sayyidina Ali adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan kitabullah yang diturunkan. Kerana akan sampai satu zaman, bahkan mungkin kita sudah berada di zaman itu, di mana kitabullah ini tidak lagi membumi, maksudnya tidak lagi diamalkan dalam kehidupan. Dalam satu hadis bukan, yushiku ayyati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismu. Akan datang satu zaman di mana Islam tu hanya sekadar tinggal nama. La yabqa minal islam illa ismu. Islam tak tinggal melainkan hanya nama. Wala minal qur'ani illa rasmun. Al-Quran tu tidak tinggal melainkan hanya tulisan. Masajiduhum amiratun wa hiya khurabu minal huda. Masjid-masjid mereka itu tersergap indah, hebat-hebat, tapi kosong daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhruju fitnah wa fihim ta'ud. Dan ulama mereka adalah sejahat-jahat orang yang berada di bawah langit, daripada mereka terbitnya fitnah dan akhirnya fitnah itu kembali kepada mereka. Jadi kita beramal dengan kitabullah itu supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan tadi, Quran yang hanya sekadar tinggal tulisan, Islam yang hanya sekadar tinggal nama. Kemudian elemen ketiga takwa kata Sayyidina Ali ialah wal qana'atu bil qalil. Wal qana'atu bil qalil maksudnya merasa cukup dengan yang sedikit. Maksudnya kita tidak bersikap tamak. Kita
kita tidak bersikap tamak terhadap dunia. Bukan bermakna kita tidak bekerja, kita tidak produktif. Kita kena bekerja, kita kena produktif. Islam menjadikan kita masyarakat yang produktif. Muslim seharusnya bersikap produktif, bukan sekadar consumer, bukan sekadar pengguna. Tetapi dalam diri seorang Muslim dia tak ada sifat tamak. Bila dia tak ada tamak, maka dia memberi itu lebih. Dia memperoleh lebih dengan hasil kerja dia memberi juga lebih. Kemudian yang keempat, yang terakhir daripada elemen takwa, kata Saidina Ali bin Abi Thalib ialah wal isti'dadu liyaumir rahim. Maksudnya kita mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bersiap untuk menghadapi kematian. Sebab itulah maka akhirnya dikatakan disebutkan dalam Quran, bekal yang terbaik untuk kita bawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kerana sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Nah, itulah yang kita harapkan natijah daripada ibadah kita di sini, di rumah Allah SWT yang mulia, di bumi yang sangat barakah di atas muka bumi ini, tempat yang paling barakah, yang mana amal itu digandakan sebagaimana disebutkan oleh Ustaz kita semalam. Maka kita berusahalah sebaik-baiknya untuk mempertingkatkan ketakwaan kita, mensucikan hati kita, mengikhlaskan niat kita, memperbaiki akhlak. Jadi saya ingat sekadar itu saja. Mungkin minta maaf terlebih daripada masa yang telah ditetapkan. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat mencapai matlamat daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, iaitu menjadi insan yang wallahu taala wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.